Okey, kita sambung pula untuk tema yang kedua, iaitu fisiologi manusia dan haiwan. Okey, bab 8, respirasi. Okey, dalam respirasi manusia dan haiwan, ini sebagai ikon haiwan lah. Jenis, mekanisme pernafasan, pertukaran gas dan isu kesihatan. Jenis struktur respirasi, serangga, ikan, katak dan manusia. Mekanisme pernafasan, katak, tarikan nafas, hembusan nafas, sama semuanya. Okey, mekanisme pernafasan untuk ketiga-tiga ni. Dan seterusnya untuk pertukaran gas. Pertukaran gas, respirasi, pertukaran gas dan isu kesihatan, COPD. Okey, itu untuk bab 8, respirasi, nutrisi dan pencernaan. Okey. Ada beberapa subtopik untuk bab 9 ni: sistem pencernaan, penyerapan, asimilasi, penyatinjaan, gizi seimbang dan isu kesihatan. Okey, sistem pencernaan, struktur sistem pencernaan lah. Pencernaan jenis fizikal dan kimia. Penyerapan, okey, ciri penyesuaian ileum dan vilus, vilus dan microvillus. Asimilasi, okey, peranan sistem peredaran. Okey, fungsi hati, metabolisme, makanan tercerna, penyahtoksinan dan penyimpanan nutrien. Proses berlaku dalam hati, asid amino, glukosa, dan dalam sel, asid amino, glukosa dan lipid. Okey. Untuk penyatinjaan pula, fungsi usus besar, penyerapan air dan vitamin dan pembentukan tinja. Gizi seimbang, nilai tenaga dalam sampel makanan. Okey. Kandungan vitamin C dalam jus buah atau sayur dan pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Okey, dan obesiti, punca dan kesan. Okey. Seterusnya isu kesihatan. Isu kesihatan, pengubahsuaian organ pencernaan. Isu kesihatan berkaitan penyatinjaan, masalah kesihatan seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid. Serat, fungsi merangsang peristalsis, menerap dan menyingkirkan bahan toksik, mengawal atau penyerapan glukosa dan meningkatkan populasi bakteria terdedah usus besar. Okey. Dan berkaitan dengan isu kesihatan berkaitan tabiat pemakanan, gastritis, anoreksia nervosa, bulimia nervosa dan dismorfia otot. Okey. Jadi kita sudah habis bincang tentang nutrisi dan pencernaan. Kemudian bab 10, pengangkutan. Pengangkutan manusia dan haiwan. Jenis sistem peredaran. Okey. Ada dua jenis, terbuka dan tertutup. Sistem peredaran terbuka dalam serangga, tertutup dalam ikan, amfibia dan manusia. Okey. Ikan tunggal, ganda dua, dan manusia pun ganda dua. Okey. Seterusnya kita lihat komponen utama: darah, jantung, salur darah. Okey, kemudian struktur jantung. Kemudian darah. Darah, komponen dan salur darah. Komponen plasma dan komponen sel. Komponen darah ni terdiri daripada dua lah, plasma dan komponen sel. Plasma 55% dan komponen sel 45%. Okey, plasma ni terdiri daripada 90% air, protein plasma, bahan larut dan hormon dan enzim. Manakala komponen sel terdiri daripada sel darah putih,
Okey, komponen sel terdiri daripada sel darah merah, eritrosit, platelet dan sel darah putih, leukosit. Okey, dan jenis leukosit ni ada banyak jenis, iaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit ni yang ada granul, yang bergranul. Yang ni tidak bergranul. Granulosit ni neutrophil, eosinofil, basophil, agranulosit, limfosit dan monosit. Tengok yang ni nama dia fil, yang ni nama dia fit. Okey. Itu komponen untuk komponen darah. Kalau salur darah pula terdiri daripada 3, arteri, kapilari darah dan vena. Mekanisme denyutan jantung, peredaran darah, pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Mekanisme pembekuan darah, keperluan, mekanisme dan isu kesihatannya, hemofilia, trombosis dan embolisma. Okey. Kumpulan darah ABO, faktor rhesus, dan faktor rhesus berkaitan dengan kehamilan. Okey, isu kesihatan, penyakit kardiovaskular, aterosklerosis, hipertensi, arteriosklerosis dan angina. Okey. Dan sistem limfa, Okey, proses pembentukan benali tisu, pembentukan komponen sistem limfa, hubungan dengan sistem peredaran darah. Okey, keperluan sistem limfa ni pelengkap sistem peredaran darah untuk pertahanan badan dan pengangkutan bahan larut lemak. Okey, salur limfa utama, ductus limfa kanan, ductus thorax. Dan isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa ni, edema lah, punca edema ni kehamilan, pesakit terlantar lama, kekurangan protein plasma dan jangkitan parasit. Okey, jadi kita sudah habis untuk bab 10 pengangkutan. Kita masuk bab 11, keimunan, pertahanan badan. Okey. Pertahanan badan, definisi keimunan, antigen dan antibody. Bagi definisi untuk ketiga-tiga tu. Dan barisan pertahanan ada pertama, kedua dan ketiga. Pertama tidak spesifik. Kulit, enzim lisosim, membran mukus, mekanisme pembekuan darah dan asid hidroklorik. Barisan pertahanan kedua, yang ini tidak spesifik juga. Okay, demam, fagositosis, keradangan, dan ketiga, yang ini spesifik. Okay, penghasilan antibody. Okay, tindakan antibody, pengaglutinan, peneutralan, pemendakan, pengopsoninan dan penguraian. Okay, jenis keimunan, aktif dan pasif. Aktif semula jadi dan buatan, pasif pun semula jadi dan buatan. Isu kesihatan dibicarakan sini ialah tentang AIDS. Okey. Kita sudah habis tentang keimunan, bab 11. Kemudian kita masuk bab 12, koordinasi dan gerak balas. Itu sistem saraf. Okey, koordinasi dan gerak balas, jenis reseptor deria. Okey, ada banyak ni, fotoreseptor, cahaya, termoreseptor, kemoreseptor, baroreseptor, mekanoreseptor dan nociceptor. Dan keperluan koordinasi dan gerak balas ni. Okey, sistem saraf pula, subsistem. Okey, kita tengok subsistem utama adalah sistem saraf pusat dan saraf periferi. Sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Bahagian otak, cerebellum, hypothalamus, cerebellum, kelenjar pituitari, medulla oblongata. Okey, antara bahagian otak lah. Saraf tunjang bahagiannya jirim putih dan jirim kelabu. Dan fungsi saraf tunjang ni untuk memproses maklumat deria dan mata gerak balas, mengawal tindakan refleks dan menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi.
Okey, sistem saraf periferi pula. Saraf terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Saraf kranium ni ada 12 pasang dan saraf spina ada 31 pasang. Fungsinya adalah untuk menghubungkan reseptor juria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Okey. Neuron dan sinaps. Neuron, struktur dan fungsi. Struktur neuron, dendrit, badan sel, akson, salut myelin, rhodes ranvier, bongol sinaps. Okey. Jadi yang tu struktur dan jenis neuron pula ialah neuron motor, neuron duria dan neuron geganti. Okey, dan dibincangkan juga penghantaran impuls dari neuron dan sinaps. Kemudian tindakan terkawal dan luar kawal. Okey. Di sini tindakan luar kawal melibatkan otot rangka, itu arka refleks, ada 3 neuron dan 2 neuron. Kepentingan tindakan refleks, gerak balas spontan, mengelakkan kecederaan serius dan otak dapat tumpu kepada pemikiran lebih tinggi. Okey. Isu kesihatan, penyakit sistem saraf, sklerosis berganda, Alzheimer, Parkinson, ALS, ADHD, autism, epilepsi dan lumpuh otak, kesan dadah dan alkohol. Okey. Kemudian sistem endokrin. Sistem endokrin berkaitan dengan kelenjar endokrin lah. Kelenjar endokrin, ada beberapa kelenjar endokrin. Pertama kelenjar pituitari, terdiri daripada lobus posterior dan lobus anterior. Okey, pada lobus posterior ada hormon antidiuresis ADH dan hormon oksitosin. Manakala lobus anterior ada hormon pelutinan LH, pertumbuhan adrenocorticotrophs ACTH, perangsang thyroid TSH dan perangsang folikel FSH. Okey. Manakala untuk lelaki testis menghasilkan hormon testosteron dan perempuan ovari menghasilkan hormon estrogen, kelenjar adrenal menghasilkan hormon aldosteron, kelenjar thyroid menghasilkan hormon thyroxina, pankreas menghasilkan hormon insulin. Okey. Kemudian isu kesihatan, diabetes mellitus, diabetes insipidus, hypothyroidism, kegergasian, kekerdilan. Itu isu-isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin. Okey, kita dah habis tentang koordinasi dan gerak balas bab 12. Kita masuk bab 13, homeostasis ataupun sistem urinary. Homeostasis. Okey, persekitaran dalam, faktor ada faktor dia, faktor fizikal dan faktor kimia, sistem organ. Okey. Pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal dan kimia. Okey, pengawal aturan aras gula darah. Pengawal aturan ada dua, iaitu pengawal aturan suhu badan dan aras gula darah yang dibincangkan. Okey, suhu badan oleh pengawal aturan suhu badan oleh faktor melalui cara fizikal dan kimia. Okey, kemudian mekanisme akan mengatur tekanan separa karbon dioksida dalam darah dan tekanan darah. Okey, itu untuk homeostasis bab 13. Kemudian kita masuk bab 14, sokongan dan pergerakan. Ini melibatkan otot rangka. Jenis rangka. Okey, rangka luar, dalam dan rangka appendage. Keperluan sistem rangka. Sistem otot rangka manusia. Okey, rangka paksi dan appendage
Turus vertebra, vertebra thorax, lumbar sacrum, caudal, atlas, axis, cervix. Okey, itu turus vertebra. Dan sendi, jenis sendi tidak bergerak dan bergerak sedikit. Okey, ya, dan yang bebas, jenis sendi ada 3, tidak bergerak, bergerak sedikit dan bebas bergerak. Contoh sendi bebas bergerak ialah sendi lesung dan sendi Ansel. Okey. Kemudian mekanisme gerak alih manusia, membengkokkan lengan, meluruskan lengan. Dan dalam haiwan, ikan, burung itu masa penerbangan, cacing tanah dan belalang masa melompat. Okey, dan isu kesihatan. Isu kesihatan penyakitnya osteoporosis, artritis dan skoliosis. Dan amalan postur badan yang betul, pakaian yang sesuai, senaman dan gizi seimbang. Okey. Kita dah habis bab 14, sokongan dan pergerakan. Dan bab ke-15, bab yang terakhir, pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan. Okey, sistem pembiakan. Anatomi lelaki dan perempuan. Gametogenesis, okay, keperluan gametogenesis, pembentukan gamet. Okey, struktur sperma, struktur follicle graph, okey, dan banding beza. Okey, pembentukan gamet ni panggil spermatogenesis, kan, untuk sperma, dan oogenesis, okey, untuk perempuan lah. Sperma, struktur sperma, kepala bahagian tengah dan ekor, manakala struktur follicle graph, oosit sekunder, sel follicle. Okey, banding beza antara dua ni lah. Okey, spermatogenesis dengan oogenesis. Okey, kemudian kita tengok, kemudian dibincangkan kita haid, perkembangan fetus, pembentukan kembar, isu kesihatan dan pertumbuhan. Okey, saya rasa itu saja untuk biologi untuk tingkatan 4 secara ulang kaji pantas. Okey, saya cikgu harapkan semua pelajar boleh faham dan dapat mengingat balik apa yang telah dipelajari semasa tingkatan 4 dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.